اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pelajar-pelajar Madrasah Riyadhut Du'afa wal Masakin dan juga tuan-tuan muslimin muslimat walau saja di mana kalian berada, mudah-mudahan terus-menerus kehidupan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bila mana ada pada hati dan keazaman kita untuk mengetahui bahasa syurga, bahasa Allah dan bahasa baginda Nabi SAW, iaitu bahasa Arab. Maka pujilah diri-diri kalian masing-masing, tahniahlah di atas diri masing-masing, kerana Allah Ta'ala pilih kita daripada jutaan remaja-remaja yang berada di luar. Allah Ta'ala pilih kalian dan juga di pondok-pondok yang lain untuk meneruskan mengagungkan bahasa syurga, bahasa Allah Ta'ala sendiri dan bahasa baginda Nabi SAW, iaitu bahasa Arab. Dan kita maklum, tak ada benda yang mudah, tak ada benda yang mudah. Nak berak pun susah, betul tak? Kalau duduk pasar raya, kalau tak ada 20 sen boleh berak? Tak boleh. Maka apatah lagi perkara-perkara yang nak menghidupkan sesuatu ilmu. Jadi insyaAllah pada hari ini kita bersama pula daripada nota Ismul Maf'ul. Baca semua. Ismul Maf'ul. Baik, pada kuliah yang kemarin telah kita mempelajari isim fa'il. Isim fa'il maknanya yang Hari ini kita menyambung pula pada bicara Ismul Maf'ul dua bahagi. Baca. Ismul Maf'ul dua bahagi. Ismul Maf'ul dua bahagi. Ismul Maf'ul dua bahagi. Maknanya yang di. Maknanya yang di. Baik. Kalau pelajar-pelajar jumpa dalam Al-Quran ataupun dalam kitab-kitab perkataan yang ditimbang atas timbangan maf'ul, jadi pasang makna yang di. Yang madrub, yang dipukul. Matlub, yang dituntut. Makul, benda yang dimakan. Makhus, benda yang diambil. Faham tak? Jadi isim maf'ul ni tuan-tuan yang berada di rumah pasang makna yang di. Baik. Daripada sulasi mujarrad, baca. Daripada sulasi mujarrad, timbangannya maf'ulun. Timbangannya maf'ulun. Timbangannya maf'ulun. Timbangannya maf'ulun. Baik, kita dah belajar daripada awal sulasi fi'il ada dua. Pertama sulasi mujarrad, yang kedua sulasi mazid. Maka sekiranya daripada sulasi mazid, timbangan cuma satu, maf'ulun. Baca. Maf'ulun. Hafal elok-elok. Kalau jumpa dalam Al-Quran, yang ni maknanya yang di. Pasang di depan makna yang di, imbuhan dia. Lepas tu tambahlah dengan perkataan, dengan makna yang kita nak faham. Contoh akala makan, makulun yang dimakan. Daraba pukul, madrubun yang dipukul. Nampak? Akhaza ambil, makhuzun yang diambil. Jelas semua? Baik. Marfu' baca. Marfu' ni muzakkar marfu'. Dan sebagaimana kita maklum, yang ni bagi muzakkar, yang ni bagi muannas. Muzakkar marfu' baca. Muzakkar marfu'. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Muannas marfu', maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Muzakkar mansub, maf'ulan, maf'ulaini, maf'ulina. Maf'ulan, maf'ulaini, maf'ulina. Muannas maf'ulatun, maf'ulatan, maf'ulataini, maf'ulatin. Maf'ulatan, maf'ulataini, maf'ulatin. Muzakkar majrur, maf'ulin, maf'ulaini, maf'ulina. Maf'ulin, maf'ulaini, maf'ulina. Maf'ulatin, maf'ulataini, maf'ulatin. Maf'ulatin, maf'ulataini, maf'ulatin. Baik. Jadi artinya, sebagaimana tuan-tuan dah belajar sebelum daripada ini, marfu', mansub, majrur bermakna benda ni berlaku ketika i'rab nanti. Faham tak? Cuma kita kena hafal yang ni dahulu. Cuma ketika i'rab, bila mana benda tu yang perlu diletakkan baris makna, melihat kepada susunan ayat, kita akan faham bila gunanya maf'ulan, maf'ulun, maf'ulan atau maf'ulin. Jelas? Jadi buat masa ni ada perkara yang akan kita faham. Ingat, dalam kaedah mengaji bahasa Arab, peringkat awal ni ada benda yang kita boleh faham on the spot. Ada benda yang kita akan kabur. Dah? Pasti benda ni berlaku. Ada benda yang kita akan faham on the spot.
Ada benda yang kita akan kabur. Lebih-lebih lagi masalah i'rab. Benda ni pelajar takkan faham. Melainkan bila mana kita masuk peringkat baca kitab besok, bila mana kita dah cuba nak i'rab, baru faham waktu bila nak guna marfu', nak guna mansub, nak guna majrur. Waktu bila mufrad, waktu bila tasniah, waktu bila jamak. Jelas? Waktu bila nak guna muannas mufrad, waktu bila nak guna muannas tasniah, waktu bila nak guna muannas jamak. Dah? Sebagai contoh mudah begini. Orang yang ambil lesen kereta, semua nota dia wajib hafal. Betul tak? Baca buku betul. Hafiz. Baca buku lesen L tu habis sampai khatam 4-5 kali. Lepas tu bila periksa, dan bukan semua soalan keluar. Yang keluar 40 soalan. Betul tak? Pekaburan yang pertama, maka telah kita jawab pada soalan. 40 soalan, yang wajib lulus 32. Faham tak? Wajib betul. 8 salah bermakna masih lagi boleh lulus. Lepas tu pula, bila kita bawa kereta, ke semua undang-undang yang kita hafal tu semua keluar ke? Tak keluar pun. Jelas, tak keluar pun. Ada keluar benda-benda asas. Tetapi tak dapat tidak dalam nak memahamkan kita undang-undang wajib hafal semua. Yang keluar, tak keluar, yang tu belakang kira. Yang penting kita hafal undang-undang. Begitu juga kaedah. Jelas semua pelajar? Baik, habis. Daripada sulasi mazid baca. Daripada sulasi mazid. Ditambah mim dhammah pada pangkal. Ditambah mim dhammah pada pangkal. Fathah sebelum akhir. Fathah sebelum akhir. Baik, maknanya begini pelajar-pelajar. Kita dah faham fi'il ada dua. Pertama sulasi mujarrad. Kedua sulasi mazid. Baik. Daripada sulasi mazid, af'ala, fa'ala, fa'ala yang tonton hafal, yang pelajar hafal dulu. Cara nak buat isim maf'ul. Tambah mim dhammah pangkal. Fathah sebelum akhir. Fathah mim dhammah pangkal, fathah sebelum akhir. Sebagai contoh, kita ambil satu isim maf'ul. Kita ambil satu sulasi mazid. Af'ala. Af'ala. Sulasi mazid tak? Sulasi mazid satu huruf perlindungan, nampak tak? Nampak, baik. Cara nak buat dia macam mana? Tambah mim dhammah pada pangkal. Fathah sebelum akhir. Lepas tu tukar. Jadikan isim. Muf'alun. Dah jadi dah. Sulasi isim maf'ul daripada sulasi mazid. Kita ambil lagi perkataan lain. In fa'ala. In fa'ala. Cara nak buat dia macam mana? Tambah mim dhammah pada pangkal. Wa hamzah tambah mim dhammah. Kemudian fathah sebelum akhir. Fathah sebelum akhir. Tukar pula jadi isim. Munfa'alun. Dah jadi dah. Nampak? Sama juga istaf'ala. Kalau kita congak boleh jawab dah. Istaf'ala tambah mim, fathah sebelum akhir. Mustaf'alun. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala mufa'alun. Nampak? Istaf'ala mustaf'alun. If'ala muf'alun. Nampak? If'allala muf'allalun. Boleh nampak dah. Nampak dah? Habis. Timbangan juga ada 3. Muzakkar marfu', baca. Muzakkar marfu'. Munfa'alun, munfa'alani, munfa'aluna. Munfa'alun, munfa'alani, munfa'aluna. Muannas marfu'. Muannas marfu'. Munfa'alatun, munfa'alatani, munfa'alatun. Munfa'alatun, munfa'alatani, munfa'alatun. Muzakkar mansub. Muzakkar mansub. Munfa'alan, munfa'alani, munfa'aluna. Munfa'alan, munfa'alani. Afwan. Munfa'alan, munfa'alaini, munfa'alina. Munfa'alan, munfa'alaini, munfa'alina. Munfa'alatan, munfa'alataini, munfa'alatin. Munfa'alatan, munfa'alataini, munfa'alatin. Majrur, munfa'alin, munfa'alani, munfa'alaini, munfa'alina. Munfa'alin, munfa'alaini, munfa'alina. Majrur, munfa'alin, munfa'alaini, munfa'alina. Majrur, munfa'alin, munfa'alaini, munfa'alina. Munfa'alin, munfa'alaini, munfa'alina. Muannas majrur, munfa'alatin, munfa'alataini, munfa'alataini, munfa'alatin. Munfa'alatin. Baik, dan ingat tuan-tuan yang berada di rumah dan pelajar-pelajar Ariyat, bagi muannas jamak ketika mansub dan majrur sama. Maf'ulatin, maf'ulatin, maf'ulatin. Sama juga yang ni munfa'alatin dan munfa'alatin. Ketika mansub dan majrur, dua-dua baris bawah. Jelas semua? Baik, pindah.
Pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Isim 3 bahagi. Isim 3 bahagi. Maksur, mangkus, mamdud. Maksur, mangkus, mamdud. Maksur, mangkus, mamdud. Maksur, mangkus, mamdud. Ustaz hurai lagi sekali. Dan kita takkan dapat memahami bahasa Arab dengan cepat selagi mana kita tak hafal. Dan jadi peringkat awal ini nota-nota yang kita pelajari semua untuk hafalan, semua untuk hafalan. Dan sebagaimana tuan-tuan belajar ambil lesen, lepas kita menghafal undang-undang, kita kena praktikal. Praktikal berapa jam? Berapa jam biasa ambil lesen? Nak ambil lesen 16 jam kena praktikal. Bawa kereta sebelum nak lulus. Maka begitu juga perjalanan nahwu saraf. Mula-mula kena hafal. Bila dah habis undang-undang, lebih kurang dekat 80 tajuk ke 90 tajuk, dah habis semua, barulah kita mula nak praktikal. Jadi peringkat awal ni kalau agak kabur tu benda biasa. Dan cuma usaha untuk menghafal. Isim 3 bahagi. Isim 3 bahagi. Maksur, iaitu akhirnya alif yang lazim. Sebelumnya fathah. Baik, isim maksur ni apa? Iaitu akhirnya alif yang lazim, sebelumnya fathah. Dah? Kalau tengok Quran, dia ni huruf dia macam ni. Musa. Dia macam huruf ya. Ni. Tapi dia bukan huruf ya. Kalau sebelum dia fathah, maka dinamakan dia ni alif yang lazim. Nama dia alif, bukan ya ni. Nama dia alif yang lazim. Sebelumnya fathah. Kalau yang macam huruf ya ni, tapi sebelum dia kasrah, dipanggil al-qadi. Sebelum dia kasrah, yang dipanggil isim mangkus. Ini nama-nama dia. Yang ni maksur, ini mangkus. Maksur baca. Iaitu akhirnya alif yang lazim. Sebelumnya fathah. I'rabnya marfu' dengan dhammah muqaddarah. Misalnya jaa Musa. Yang ni hafal dulu, waktu kita masuk kitab baru kita cuba faham. Bermakna ketika i'rab, kalau i'rab dia dhammah muqaddarah. Apa makna dhammah muqaddarah? Dhammah yang ditakdirkan. Apa makna dhammah yang ditakdirkan? Asalnya musayu. Asalnya musayu. Jaa musayu, telah datanglah oleh Musa. Fa'il mesti marfu'. Itu makna dhammah. Tapi muqaddarah. Apa makna muqaddarah, Amir? Tahulah ditakdirkan makna dia? Tak ada pada tulisan, ada pada kepahaman. Ingat, selalu dah ulang dah. Pada tulisan tak ada. Tapi pada kepahaman kita faham ada musayu. Itu makna muqaddarah. Faham tak? Yang ditakdir. Pada tulisan tak ada, tapi kita faham benda tu ada. Mansub dengan fathah muqaddarah. Baca. Mansub dengan fathah muqaddarah. Misalnya Ra'aitu Musa. Telah melihatlah oleh aku akan Musa. Asal dia apa? Musaya. Asalnya Musaya. Musaya atau alif Musaya boleh. Baik. Kemudian bila mana ketika i'rab nanti bagi isim maksur, i'rabnya kena fathah muqaddarah. Asalnya ada Musaya, cuma dia berat, tak boleh dibaca. Dan ketika mansub i'rabnya fathah muqaddarah, maka dimuqaddarahkan. Tak ada pada tulisan, ada pada kefahaman. Majrur dengan kasrah muqaddarah. Baca. Sama juga ketika majrur, cara i'rab dia nanti bila masuk kitab kasrah yang ditakdirkan. Misalnya marartu bi Musa. Ini huruf jar. Dah belajar dah pada bab yang pertama. Setiap huruf jar mengebawahkan akhir kalimah isim. Sepatutnya kena baca macam mana? Musayi. Sepatutnya musayi. Tapi dalam isim maksur, undang-undang dia ialah kasrah muqaddarah. Bermakna jaa bi musayi, yang ni letakkan pada akal sahaja. Pada tulisan tak ada. Itu dipanggil muqaddarah, yang ditakdirkan. Jelas? Yang benda tu ada tapi tak ada. Nampak? Dalam Quran ada roh tak? Nampak tak? Tapi kita percaya ada roh. Betul? Quran tu ada kehebatan tak? Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan jangan kau pegang Al-Quran melainkan ada wudu.
Sebab Quran tu ada kehebatan. Cuma kehebatannya kita tak nampak. Baik. Yang kedua mangkus. Iaitu akhirnya ya yang lazim. Sebelumnya kasrah. Iaitu akhirnya ya yang lazim. Sebelumnya kasrah. Marfa' dengan dhammah muqaddarah. Misalnya ja'al qadi. Baik, yang kedua isim mangkus. Apa isim mangkus pelajar-pelajar? Iaitu kalau tengok belakang dia sama juga ada macam ya. Ya. Tetapi sebelumnya berbaring bawah. Baik, kebiasaan dia orang tak bawa titik. Ni namanya isim mangkus. Apa nama dia? Isim mangkus. Baik, isim mangkus ni Arab macam mana? Iaitu ketika marfu' dengan dhammah muqaddarah. Ja'al qadi. Apa makna muqaddarah? Tak ada pada tulisan, ada pada macam mana asalnya? Ja'al qadiyu. Asalnya ja'al qadiyu. Baik. Kemudian bila mana dia berat, tak boleh baca, dalam kaedah isim mangkus kena muqaddarah. Jadi ja'al qadi. Telah datanglah oleh qadi. Asalnya qadiyu. Habis. Mansub dengan fathah zahirah. Misalnya ra'aitul qadiya. Kalau isim mangkus ketika nasab dengan fathah yang zahir, ra'aitul qadiya zahir. Telah melihatlah oleh aku akan qadi. Majrur dengan kasrah muqaddarah. Baca. Misalnya marartu bil qadi. Sama juga ketika majrur kembali kepada kaedah marfu', kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan, iaitu asalnya bil qadi. Huruf jar mengebawahkan akhir kalimah isim. Cuma isim mangkus tak boleh baca begitu. Maka perlu takdirkan, bacalah bil qadi. Dalam kepala kita faham bil qadi. Pada tulisan tak ada. Itu makna muqaddarah. Dan akhir sekali isim mamdud, baca. Iaitu akhirnya alif dan hamzah. Misalnya sahra'u. Tulis makna sahra' ni makna padang. Sahra'u makna padang. Asma'u. Nampak? Semua yang ada alif dan hamzah dipanggil isim mamdud. Mamdud asma. Contoh. Isim mamdud dia pula macam mana i'rabnya? Marfu' dhammah tidak bertanwin. Baca. Marfu' dhammah tidak bertanwin. Misalnya hadhihi sahra'u. Dia isim, tapi kaedah dia tak boleh bertanwin sebab memadai alif dan hamzah tu menyatakan dia isim. Memadai alif dan hamzah menyatakan dia isim. Sebab fi'il tak ada alif dan hamzah. Jelas? Baik. Mansub dengan fathah tidak bertanwin. Misalnya ra'aitu sahra'a. Telah melihatlah oleh aku akan padang. Tadi hadhihi sahra'u bermula ini padang. Majrur dengan fathah tidak bertanwin. Misalnya marartu bi sahra'a. Telah lalulah oleh aku dengan padang. Tengok ketika mansub dan ketika majrur sama. Bari atas, bari atas. Bermakna bi huruf jar. Tapi kalau jumpa isim mamdud, i'rabnya majrur dengan fathah. Bi sahra'a. Sama juga Allahumma sallim, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Ingat, bukan huruf jar tu baca fi rajabin. Kalau baca rajabin tak salah. Cuma asluhu yang datang daripada hadis Nabi, Allahumma barik lana fi rajaba. Nampak baca bahagian atas. Sebab rajaba tu ismul ladzi la yansarif. Dia tak boleh bertasrif. Sebab itulah sama juga. Bi sahra'a baca bahagian atas. Allah barik lana fi rajaba wa sya'bana. Jelas semua? Jadi madai pertemuan kita pada hari ini bagi tonton yang berada di rumah. Kalau dah tengok video, sila type faham. Kalau dah faham, sila share. Kalau tak faham, tolong tanya. Hashtag tak faham tanya, tak tanya faham. Bagi tonton juga yang berada dalam IG story, tonton boleh tanya dalam gambar yang telah kami kepilkan. Tonton boleh tanya soalan di bawah. Mudah-mudahan kita akan bantu. Mudah-mudahan mencapai kepada maksud. Jelas semua? Jadi insya-Allah kita teruskan pengajian kita dalam kelas
belajar Al-Fatihah bersama Ustaz Irwan. Bagi tuan-tuan yang tak ada dalam grup ini, tuan-tuan boleh cari dekat tempat search Facebook tu, belajar Al-Fatihah bersama Ustaz Irwan. Tekan klik nak join, nanti insya-Allah ada admin yang akan approve. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. Sini Pak.